warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Syed Ayub bin Syed Mustafa Al-Qudri. Tahniah saya ingin ucapkan kepada anda kerana anda telah berjaya memilih langkah yang positif untuk hidup sehat ataupun hidup bahagia tanpa diabetes. Video pertama ini sebenarnya adalah intro pada 11 video-video yang saya harapkan anda wajib tengok dan perhalusi satu persatu. Saya fokuskan video ini sebenarnya untuk mereka yang ingin mencegah dan mengawal paras gula, terutamanya bagi pesakit diabetes jenis 2. Kenapa? Kerana 95% daripada pesakit kencing manis semuanya terdiri daripada diabetes jenis 2. Dan mana tahu, insyaAllah jika ada rezeki, mungkin anda sembuh sepenuhnya. Tapi dengan syarat, fahami dan amalkan nasihat dan tips yang diberikan secara istiqomah. Diabetes jenis 2 ini bukanlah penyakit yang mendadak. Ia berpunca daripada gaya hidup yang tidak sihat yang selama ini mungkin anda pinggirkan. Ia berpunca dari keradangan kronik dan juga rintangan insulin yang tinggi akibat obesiti, kurang bersenam, makanan yang manis ataupun minuman yang manis, serta gaya hidup yang tidak sihat seperti kurang tidur, stres yang berterusan ataupun merokok. Sudah tentu untuk bebaskan diri daripada anda, ubat maupun suntikan insulin termasuklah suplemen bukanlah jatuh di tangga yang pertama. Mereka hanya menyokong dan yang paling penting ialah gaya hidup perlulah terlebih dahulu anda ubahkan dan diutamakan. Mindset yang positif sangat-sangat penting. Kenapa? Kerana diabetes ini jika tidak dikawal, jika dibiarkan gula itu lebih daripada paras 10, dia akan menyebabkan pelbagai komplikasi, terutamanya seperti sakit jantung, stroke, gagal buah pinggang, buta mata, terpaksa potong kaki dan banyak lagi. Nauzubillah, harap dijauhkan. Di SKB, kami sangat ingin membantu anda, sebab itu saya amat berharap dapat 100% komitmen dari anda supaya mampu dan ingin untuk berubah ke arah yang lebih sihat dengan mengamalkan Fitech secara teratur. Dan Fitech ini sudah tentu ia sangat-sangat membantu, tetapi kunci yang akan menentukan hasil yang mantap dan berkekalan sudah tentu sebenarnya tindakan anda sendiri dengan izin Allah yang Maha Penyembuh. Nah, dah bersedia untuk hidup bahagia tanpa diabetes? Jom kita ke video yang pertama. Yang memang terbukti dan penting bagi menyembuhkan pesakit diabetes ini ialah untuk turunkan berat badan. Especially kalau mereka yang obes. Sebab kita tahu daripada seluruh mereka yang ada diabetes ini, statistik menunjukkan sekitar 80% mereka adalah obes. Yang 20% itu balance mungkin disebabkan oleh masalah gaya hidup yang tak sihat ataupun mungkin disebabkan oleh toksin. Tapi apakah kaitan obesiti dan diabetes? Ini saya akan sebutkan dua sebab utama. Pertama, obesiti menyebabkan pengumpulan lemak bukan sahaja di bawah kulit ini, tapi dalam rongga perut itu sendiri. Maksudnya sel lemak ini dinamakan visceral fat ataupun sel lemak visceral. Dan lemak visceral ni problem dia bukan berada di celah-celah organ ni saja tau, tapi dia berada dalam organ itu sendiri sampai dia akan menyumbat ataupun menghimpit. So kalau berada dalam organ pankreas, dia akan menghimpit sel-sel beta yang menghasilkan insulin sampaikan insulin tak dapat dihasilkan secara efisien. Dan apabila insulin tak cukup, sudah tentu gula dalam darah tak dapat diserap ke dalam sel dengan baik. So tahap gula dalam darah akan kekal. Sebab kedua pula, ini kerana sel-sel lemak visceral ini juga bersifat aktif. Dia bukan duduk senyap saja. Maksudnya dia akan merembeskan ejen keradangan yang dinamakan seperti adipocytokinin. Dan sudah tentu apabila ejen keradangan ini dirembeskan secara berterusan, dia akan mencetuskan keradangan kronik yang kemudiannya akan menyebabkan sel-sel badan kurang peka terhadap insulin. Maksudnya rintangan insulin semakin meningkat. Dan ketidakpekaan terhadap insulin ini
sudah tentu akan menyukarkan gula untuk diserap ke dalam sel dan kekal pada paras tinggi dalam darah. Kajian oleh Doktor Perubatan dan Pakar Metabolisme iaitu Profesor Roy Taylor yang dibentangkan dalam Annual Scientific and Clinical Congress menunjukkan, pertama, jika berat badan dapat diturunkan sebanyak lebih kurang 10% dan lemak di pankreas tadi dapat dikurangkan sebanyak 0.5 gram, ini boleh memberi peluang untuk individu sembuh daripada diabetes. Dan ia lebih ketara bagi pesakit yang baru mengidap diabetes. So, jadi apa yang kita kena buat? Pesakit diabetes yang lebih berat badan ataupun obes, amat mustahak untuk anda terlebih dahulu untuk turunkan berat badan. Nak tahu bagaimana? Saya akan kupas dan jelaskan dalam video seterusnya. Langkah kedua untuk membebaskan diri anda daripada diabetes dan juga sangat penting untuk mengatasi masalah obes ialah senaman secara istiqomah. Banyak manfaat. Senaman tu sebenarnya antaranya, pertama, dia mampu meningkatkan hormon leptin ataupun hormon kenyang. Maksudnya mudah kenyang. Dan dia boleh menurunkan hormon grelin ataupun hormon lapar. Maksudnya tak adalah lapar sangat. Nombor dua, senaman pun dapat menurunkan kadar keradangan kronik dalam badan. Kajian menunjukkan senaman mampu untuk turunkan ejen keradangan seperti TNF ataupun Tumor Necrosis Factor dan juga AGE ataupun Advanced Glycation End Products. Dan bila keradangan kronik ini turun, automatik dia pun akan turunkan rintangan insulin. Maksudnya kepekaan insulin akan meningkat. Barulah gula mudah diserap ke dalam sel. Dalam konteks ini, senaman turut meningkatkan GLUT4 di otot supaya sel otot lebih mudah menyerap gula dari darah. So, semua ini sudah tentu mampu membantu mengawal tahap gula darah dengan lebih baik. Senaman juga boleh menggalakkan gaya hidup sihat yang lain. Maksud saya seperti memberikan tidur yang lebih lena, yang lebih berkualiti. Dan juga bila bersenam, automatik otak kita akan merembeskan sejenis hormon namanya serotonin ataupun hormon ceria. Dan sudah tentu ini boleh membantu mengawal stres anda. Keempat, senaman pun amat penting apabila usia meningkat. Sebab apa? Kerana ini dapat mencegah fenomena sarkopenia. Sarkopenia ni bermaksud kehilangan otot kita ni. Maksudnya 3% otot kita akan menjadi lemak setiap tahun bermulanya usia 30 tahun ke atas. Dan kalau sarkopenia ini tidak dicegah, maka sel otot akan semakin kurang dan semakin kuranglah kita ataupun badan kita menggunakan gula. Dan ini bukan saja akan menjadikan gula itu semakin tinggi, malah badan akan menjadi lemah dan kurang bertenaga. Akhir sekali, senaman juga boleh menggerakkan proses yang dinamakan sebagai autophagy. Dan ini adalah proses kita semula. Kita semula yang berlaku dalam sel badan kita sendiri. Dan ini amat perlu sebab bagi pesakit diabetes, dalam sel mereka ini dah mengandungi banyak bahan-bahan yang dah rosak, yang dah punah akibat gula yang tinggi tadi. Dan apabila berlaku autophagy, maksudnya apabila kita lakukan senaman, bahan-bahan yang rosak tadi akan dikumpulkan di kita semula menghasilkan bahan-bahan baru. Dan sudah tentu dengan ini akan menghasilkan sel-sel yang lebih sihat. Di samping proses autophagy tadi, jika bersenam pada perut kosong juga akan merangsang kelenjar pituitary dalam otak kita ini merembeskan sejenis master hormon iaitu human growth hormone bagi meremajakan badan. Senaman ini bukan saja sihat tetapi boleh juga awet muda. Baiklah, jika kita dah tahu banyak manfaat senaman, apa yang anda harus lakukan? Pertama, jalan kaki 150 minit seminggu ataupun boleh dibahagikan kepada 30 minit dalam masa sehari tapi buat 5 hari dalam seminggu. Maksudnya 150 minit lah.
Dan kadar jalan itu yang terbaik ialah laju sikit tapi jangan sampai tercungap-cungap. Harus bermula perlahan, jangan bagi badan kita terkejut. Tapi slowly kita naikkan tahapnya kepada 150 minit seminggu. Itu penting. Dan ataupun boleh juga kayuh basikal ataupun berenang, apa-apa yang menggerakkan otot jantung kita supaya mengempam lebih banyak darah ke seluruh badan, juga melancarkan aliran darah. Kedua, senaman penguatan otot ataupun resistance training. Dan senaman ini harus dibuat 30 minit 2 hingga 3 kali seminggu. Contoh senaman ini ialah sama ada nak angkat berat, gigi angkat besi itu, ataupun senaman-senaman yang melibatkan penguatan otot seperti calisthenics, yang mana mereka boleh buat squat ataupun pumping ataupun apa sajalah, jadi boleh menguatkan otot. Penting menggerakkan setiap otot yang besar dalam badan kita kalau nak mendapatkan efek yang optimal. Dan terakhir, jangan lupa untuk senaman regangan bagi warm up dan juga cooling down. Baiklah, kali ini saya akan sharekan tips-tips sikit macam mana nak lakukan senaman. So, apa jenis senaman pun yang anda lakukan harus progresif. Maksudnya bermula perlahan-lahan, jangan bagi anda shock. Dan termasuklah mendapat green light ataupun kelulusan daripada doktor yang anda selalu jumpa. Ini bimbangnya kalau terlajar ataupun tersilap gaya, terutamanya bagi mereka yang mengamalkan ubat ataupun suntikan insulin, nanti habis-habis kena hypoglycemia. Itu yang kita bimbangkan. Baik, seterusnya pastikan minum air mencukupi. Maksudnya setiap 30 minit anda bersenam harus tambah kepada keperluan harian air 350 mil. Maksudnya kalau sejam tambah lagi 700. Kalau sejam setengah tambah lagi 300 macam tu. Dan akhir sekali, jangan terlebih senaman. Kalau kita terlajak senaman, badan kita pun akan stres dan ini juga kurang sihat. Satu lagi nasihat yang saya boleh bagikan kepada mereka yang kurang aktif, yang selalu duduk saja tu kan, untuk melancarkan aliran darah dan untuk mendapat kesihatan yang baik, setiap 30 minit anda duduk, haruslah bangun dan berjalan selama 3 minit untuk melancarkan aliran darah. So, itu langkah kedua. Maksudnya, langkah kedua untuk membebaskan diri anda daripada diabetes. Dan senaman ini memang sangat-sangat penting. Tapi sebenarnya saya tekan, senaman saja tak cukup. Yang penting ialah istiqomah. Video seterusnya saya akan kongsikan bagaimana untuk menurunkan berat badan dengan efektif dan kekal langsing dengan kaedah yang paling mudah. InsyaAllah, kita seterusnya akan lihat video ketiga, iaitu IF. Langkah ketiga yang anda harus lakukan secara istiqomah, yang mana boleh bantu turun berat badan, boleh bantu tingkatkan kepekaan insulin bagi atasi rintangan insulin, dan sudah tentu boleh bantu dapatkan kawalan gula darah yang baik, ialah IF ataupun intermittent fasting. Kalau alih bahasa lebih kurang puasa selang-seli lah. So mudahnya saya namakan IF saja. Bermaksud dalam sehari anda cuma dibenarkan makan dalam tempoh masa tertentu. Yang sering dilakukan ialah makan dalam tempoh masa 6 hingga 8 jam sehari. Maksudnya ia berbeza sikit dari puasa bulan Ramadan dari dua aspek. Maksudnya pertama, dalam IF anda boleh pilih masa untuk anda berpuasa, iaitu tak tertakluk antara waktu subuh hingga maghrib saja. Dan keduanya, sewaktu berpuasa dalam IF anda dibenarkan minum air. Itu beza sikit kan. Dan syaratnya air itu tak ada kalori, seperti air kosong ataupun teh ataupun kopi tanpa gula. Intermittent fasting berbeza dengan diet yang lain juga, sebab IF tak fokus kepada apa yang boleh ataupun tak boleh makan, tapi dia fokus lebih kepada bila boleh ataupun bila tak boleh makan. Saya bagi contoh, jika anda pilih untuk julat makan 8 jam, maksudnya anda boleh start makan jam 10 pagi, jam 8, maksudnya anda harus berhenti makan jam 4 petang. Manakala kalau anda pilih untuk start jam 12 tengah hari, first kali anda makan, maka anda harus berpuasa pada jam 8 malam ke atas. Maksudnya 8 jam tu penting. Bila anda makan ataupun berpuasa itu anda boleh pilih sendiri.
Maksudnya syarat tempoh masa untuk makan cuma 8 jam saja. Dan yang terbaik, saya sarankan untuk makan di waktu siang. Jangan berpuasa di waktu siang, tapi puasalah di waktu malam hari. Seelok-eloknya, IF ini dibuat secara berterusan atau istiqomah kerana manfaatnya memang terbaik. IF bantu menggantikan sel-sel rosak dengan proses autofagi. Ia juga turunkan tahap keradangan kronik dalam badan, dan IF menyihatkan fungsi otak, menurunkan dan mengawal tekanan darah, dan juga langkah yang paling penting untuk atasi obesiti bagi mencapai penurunan berat badan yang ketara dan berkekalan. Cuma penting harus diingatkan, bagi pesakit diabetes yang mengambil ubat ataupun suntikan insulin, anda haruslah terlebih dahulu berbincang dengan doktor yang merawat anda sebelum memulakan IF. Kerana kita bimbang serangan hypoglycemia ataupun tahap gula darah yang terlalu rendah. Dan penting untuk anda tahu simptom-simptom hypoglycemia ini. Jom kita ke video seterusnya. Selain daripada memperhalusi langkah-langkah untuk bebas diabetes, penting juga untuk pesakit diabetes kenali masalah hypoglycemia. Hypoglycemia ataupun dikenali sebagai low blood sugar bermaksud kadar gula anda jatuh terlalu rendah sehingga anda perlu melakukan sesuatu dengan pantas untuk dapatkan kadar gula yang normal semula. Kadar gula hypoglycemia boleh mencecah sehingga 3.9 mmol untuk bacaan RDS. Simptom hypoglycemia adalah seperti jantung berdebar, berpeluh dan pucat, rasa menggigil ataupun susah untuk memberi perhatian. Kalau tahap kritikal pula, ia boleh menghadapi masalah seperti seizure, iaitu sawan atau kekejangan badan. Apabila ini berlaku, pesakit tidak boleh minum atau makan dan juga boleh sehingga pingsan. Seringkali individu hanya merasa simptom apabila mencapai 2.8 hingga 3.0 mmol bacaan RDS. Ini bermakna apabila kadar gula sudah terlalu rendah, baru anda akan rasa simptom. Ini disebabkan oleh masalah neuropati yang telah dialami oleh pesakit diabetes. Namun, yang paling membahayakan, masalah hypoglycemia ini tidak semestinya akan menunjukkan simptom. Boleh jadi seseorang itu tidak mengalami sebarang simptom dan ini yang menyebabkan boleh pingsan secara tiba-tiba. Antara faktor-faktor hypoglycemia adalah yang pertama, dos ubat atau insulin yang berlebihan. Yang kedua, tidak makan selepas cucuk insulin atau ubat. Yang ketiga adalah kurang makan dalam satu hari ataupun makan tidak mengikut masa. Dan yang terakhir adalah senaman secara berlebihan. Jadi, antara langkah-langkah untuk mengelakkan hypoglycemia, yang pertama, cek gula darah secara berkala. Yang kedua, dapatkan nasihat doktor yang merawat jika memerlukan pengubahsuaian ubat. Yang ketiga pula, bersenam secara selamat bermakna tidak terlalu ekstrim selepas merujuk doktor yang merawat ataupun selepas cek kadar gula anda. Yang keempat pula, makan secara teratur ataupun makan mengikut masa. Jangan lupa untuk menonton video seterusnya mengenai kaedah pemakanan yang betul bagi pesakit diabetes. Saya sambung dengan subtopik ketiga, iaitu pilihlah makanan semula jadi kerana ia bentuk makanan yang terbaik. Memang betul kan statement tu? Cuba lihat contoh ni. Kalau nak makan pisang, pilihlah makan buah pisang. Jangan makan dalam bentuk pisang goreng ataupun keripik pisang ke, pisang goreng cheese ke dan sebagainya, sebab itu adalah makanan terproses. Jika nak makan buah, maka makanlah dalam kuantiti terkawal. Tapi yang penting, elakkan daripada makan ataupun minum jus buah. Apabila anda minum jus buah, anda cuma mengambil kebanyakan dari bahagian fruktosanya saja ataupun gulanya saja. Manakala serat dan bahan berzat yang lain dalam buah tu sudah tidak ada lagi sedemikian. Dan satu lagi, jus buah memang tak mengenyangkan pun berbanding jika anda makan buah itu dalam bentuk asal. Okey, seterusnya kita ke subtopik keempat, iaitu amalkan pengambilan lemak yang sihat. Yang sihat ini bersifat anti radang. Contohnya omega 3. Ini ada dalam ikan dan telur, dalam kacang. Kita ada banyak kajian, contohnya Lion Diet Heart Study, yang mana pengambilan lemak seperti minyak zaitun, kekacang, avokado,
didapati mampu menurunkan risiko penyakit kardiovaskular sebanyak 75%. Dan satu lagi, mengambil telur mampu menurunkan risiko diabetes jenis 2 sebanyak 42%. Sebab itulah kita harus dapatkan omega 3, lemak sihat ini yang baik secara mencukupi, dan elakkan lemak jahat, iaitu namanya trans fat. Trans fat ni adalah lemak jadian yang mana dibuat secara menyumpatkan molekul hidrogen ke dalam minyak sayuran. Jahatnya kenapa? Kerana dia menyebabkan keradangan dan dia meningkatkan risiko diabetes banyak 40%, meningkatkan rintangan insulin, buncit perut, meningkatkan ejen keradangan seperti CRP ataupun TNF-alpha. Dan kat mana ada? Dalam margarin, kuih, kek, pie, pastry, snack, pizza, makanan segera, aiskrim, french fries, ayam goreng dan banyak lagi contohnya lah, kan? Dan makanan inilah yang sebenarnya kita kena kurangkan. Makanan yang menyebabkan keradangan yang lain juga harus dielakkan. Ini adalah subtopik kelima. Penting kena elakkan keradangan ini sebab keradanganlah yang punca utama rintangan insulin berlaku, iaitu menyebabkan diabetes. So, apa makanan tu? Makanan yang tinggi dengan AGEs ataupun Advanced Glycation End Products. Dan ini berlaku apabila makanan yang kita ambil itu ataupun disediakan secara digorengkan, dipanaskan pada haba yang tinggi ataupun dibakar. Yang mana contohnya seperti daging bakar, sate, barbecue, makanan bergoreng dan fast food. Dan kalau kita nak kurangkan AGE, bagaimana? Nombor 1, amalkan pemakanan atau kaedah memasak seperti rebus, masakan bersup ataupun berkuah, masak menggunakan api perlahan-lahan ataupun steam. Dan tahu tak, makanan berkuah ni sebenarnya boleh menurunkan AGE ataupun bahan keradangan ini sebanyak 75%. Apa lagi cara? Masak atau peram dengan benda masak seperti tomato ataupun lemon ataupun cuka, dan ini sebenarnya boleh turunkan kadar AGE itu sebanyak 50%. Selain daripada itu, bagus juga kalau kita gunakan bekas masak yang diperbuat daripada seramik daripada kita gunakan bekas masak yang dibuat daripada besi. Dan yang penting, minyak masak yang kita gunakan tu hanya boleh guna sekali saja. Jangan berkali-kali. Kalau tidak, AGE dalam minyak masak itu pun sangat-sangat tinggi. Baiklah, last kali subtopik ke-6. Kawal jumlah pengambilan. Dan ini nasihat yang terpenting. Maksudnya apabila kita makan, segenggam nasi, segenggam protein dan 2 tapak tangan sayur. Dan nasi itu jangan makan ketika terlalu panas kerana kadar indeks glycemic berada pada tahap paling tinggi sewaktu nasi itu sangat panas. Dan akhir sekali, jangan lupa untuk kunyah perlahan-lahan sebelum telan. Selesai topik pemakanan, so kita akan ke langkah seterusnya dalam video berikut.